wawancara insan guru profesional IGP yang dilakukan adalah bertujuan untuk menggali atau mendalami lebih lagi mengenai kepribadian yang sememangnya perlu ada dalam profesion keguruan, di mana kami perlu mengenal pasti atribut yang ada pada guru tersebut, yaitu yang diwawancara, yang mencirikan insan guru profesional. Secara ringkasnya, kumpulan kami telah mewawancara dua orang guru yang berbeza bidang pendidikan, yaitu pertama, bidang yang sama dengan kami, yaitu bidang pendidikan Islam, Ustaz Muhammad Ashraf bin Muhammad Yusuf dari SMK Bidung Sungai Petani Kedah, manakala seorang guru lagi merupakan guru dalam bidang kaunseling di Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Al-Islamiyah Mersing Johor, yaitu Cikgu Muhammad Hafiz bin Jalil. Kumpulan kami telah memilih tarikh yang berbeza bagi menemu bual kedua-dua guru tersebut, di mana wawancara bersama guru pertama yaitu Ustaz Muhammad Ashraf bin Muhammad Yusuf dibuat pada 7 November 2021 pada hari Ahad jam 9 malam, manakala wawancara bagi guru kedua pula yaitu Cikgu Muhammad Hafiz dibuat pada 11 November pada hari Kamis jam 11.15 pagi. Seterusnya, kami menggunakan platform Google Meet sebagai medium perantara. Okey, seterusnya kita akan sambung kepada atribut insan guru profesional. Semasa wawancara dilaksanakan, terdapat dua guru yang ditemu bual. Antaranya adalah guru yang sama bidang dan yang kedua adalah guru yang berlainan bidang. Guru yang sama bidang adalah guru pendidikan Islam. Nama beliau adalah Muhammad Ashraf bin Muhammad Yusuf, dilahirkan pada tahun 1990 di Pokok Senar Kedah. Pada tahun 2004, beliau mengambil SPM dan kemudian melanjutkan pelajarannya ke CJ Tinggi Agama Malaysia (STAM) pada tahun 2005. Pada tahun 2006, beliau menyambung pelajarannya ke Sarjana Muda di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak dalam bidang ISMP Pendidikan Islam. Seterusnya, beliau berkhidmat dalam guru pendidikan Islam selama 8 tahun bermula pada tahun 2013 di SMK Desa Kenjana Lahad Datu, Sabah selama 3 tahun. Kemudian beliau berpindah ke SMK Tunku Putra di Langkawi, Kedah selama 4 tahun. Dan kini beliau menyambung perkhidmatannya di SMK Bidung Sungai Petani, Kedah. Antara atribut yang dapat dilihat semasa wawancara dilaksanakan adalah beliau seorang yang sangat tegas dalam setiap jawapan yang diberikan. Kemudian beliau mudah mesra dengan kami. Dan yang ketiga adalah kerjasama yang sangat baik yang diberikan. Dan yang keempat adalah beliau sangat baik hati sehingga beliau mendoakan kami agar menjadi seorang pendidik yang akan menyambung mendidik generasi yang akan datang. Seterusnya, wawancara IGP guru yang berlainan bidang iaitu guru bimbingan dan kaunseling. Nama beliau adalah Muhammad Hafiz bin Jalil, dilahirkan pada tahun 1988 di Johor Bahru. Pada tahun 2002, beliau mengambil SPM dan menyambung bidang pengajiannya ke STPM selama 2 tahun. Dan kemudian pada tahun 2005, beliau menyambung ke peringkat sarjana muda di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang ISMP, kaunseling dan bimbingan. Okey, beliau juga berkhidmat selama 8 tahun menjadi seorang guru dan bermula pada tahun 2013 di SMA Bandar Tenggara Johor Bahru selama 5 tahun. Kemudian beliau menyambung di SMA Khairiyah Al-Islamiyah pada 2018 sehinggalah kini menjadi seorang guru bimbingan dan kaunseling. Semasa wawancara dilaksanakan, antara atribut yang ditunjukkan adalah beliau sangat mengambil berat tentang kami, menanyakan keadaan dan situasi kami sekarang dalam tempoh belajar secara ODL. Dan beliau juga merupakan seorang guru yang sangat periang, tidak kering gusi kami dibuatnya semasa wawancara dilaksanakan. Seterusnya, beliau juga menunjukkan guru yang kreatif dan inovatif dalam memberi jawapan yang membuatkan kami
mudah ingat dan mudah untuk difahami. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan persamaan dan perbezaan atribut kedua-dua guru yang telah kami wawancara. Atribut menurut definisi Kamus Dewan merupakan sifat ciri khusus pada seseorang ataupun sesuatu benda ataupun yang menjadi lambang dan simbol sifat yang kita anggap sebagai memberi sifat kepada sesuatu golongan. Baik, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan persamaan di antara dan perbezaan di antara kedua-dua guru ini. Okey, kedua-dua guru ini mempunyai sifat yang terbuka, iaitu mereka berpendapat dan percaya bahawa pembelajaran itu boleh dilakukan di mana-mana sahaja, bukan semata-mata di dalam bilik darjah, tetapi boleh berlaku juga di luar bilik darjah melalui pelbagai cara. Baik, sifat keterbukaan Ustaz Ashraf dalam menyelesaikan masalah pelajar bersama ibu bapa pelajar dan pelajar itu sendiri membuktikan bahawa beliau ini sangat berani dan sangat terbuka apa sahaja tindakan yang akan dikenakan kepada beliau oleh ibu bapa pelajar. Seterusnya, sifat keterbukaan Cikgu Hafiz, iaitu dengan sifat ramahnya beliau terhadap pelajar dapat menarik minat pelajar untuk lebih dekat dengan beliau dalam membantu pelajar dan menyelesaikan masalah pelajar. Seterusnya, melalui sifat positif yang perlu ada, yang mereka tekankan adalah sebagai seorang bakal guru perlu mempunyai sifat positif tersebut, dan kedua-duanya juga mempunyai sifat tersebut. Sebagai seorang bakal guru, perlulah kita mempunyai sifat-sifat amanah, dedikasi, komited dalam menjalankan tugas, serta ikhlas dalam menyampaikan ilmu, sanggup berkorban masa dan tenaga agar pembelajaran itu dapat dijalankan dengan baik dan penyampaian ilmu itu dapat dilakukan dan sampai kepada pelajar. Manakala dari sudut perbezaan, Cikgu Hafiz seorang yang kuat berjenaka. Sifat jenaka seorang guru akan membawa keriangan dan di dalam kelas dan akan lebih suka untuk didekati oleh murid-murid. Okey, seseorang guru yang mempunyai sifat ini akan selalu membawa unsur kelucuan dan akan membuatkan sesuatu pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan tidak bosan. Baik, manakala Ustaz Ashraf seorang yang tegas, tambahan itu beliau juga seorang guru disiplin. Walau bagaimanapun, beliau ini tetap ceria dan ada ketikanya antara pelajar dan disenangi oleh guru-guru dan pelajar lain kerana sikap hemah beliau dalam berbicara bersama orang sekeliling. Membentangkan tentang atribut guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang, iaitu pendidikan Islam. Okey, berdasarkan wawancara yang telah kami jalankan, terdapat beberapa persamaan atribut guru bidang berdasarkan model IGP pendidikan Islam. Okay, yang pertama ialah mudarris. Mudarris, kata nama yang membawa maksud seseorang yang mengajar sesuatu kepada orang lain. Antara persamaan di antara atribut guru yang telah kami wawancara ini dengan mudarris ialah mempunyai minat mendalam terhadap kerjaya pengajaran dan bimbingan. Okey, apa yang kami dapat lihat berdasarkan wawancara ini, guru pendidikan Islam yang telah kami wawancara ini, iaitu Ustaz Ashraf, mempunyai minat yang mendalam terhadap bidang pendidikan, terutamanya bidang pendidikan Islam. Okey, seterusnya ialah muallim. Guru muallim ialah guru yang sentiasa berusaha untuk membina perwatakan serta kepribadian para pelajar untuk mempersiap sediakan perkembangan mereka dengan kecerdasan intelektual, emosi dan rohani. Okay, persamaan atribut guru dan juga muallim ini ialah mempunyai niat yang ikhlas. Dalam wawancara ini, Ustaz Ashraf ada menekankan tentang niat yang ikhlas. Betapa pentingnya niat yang ikhlas bagi seorang guru, kerana apabila seorang guru itu menyampaikan sesuatu ilmu dengan ikhlas, maka apa yang disampaikan itu akan dapat penghayatan oleh pelajar-pelajar. Okay, seterusnya ialah murabbi. Murabbi adalah individu yang memupuk akhlak dan kepribadian mulia berdasarkan nilai-nilai Islam pada semua manusia. Okey, persamaan atribut guru dengan murabbi ni ialah berakhlak mulia, sabar dan asertif. Okey, apa yang dapat kami lihat, Ustaz Ashraf mempunyai atribut berakhlak mulia, sabar dan asertif ini kerana beliau seorang yang penyabar, seorang yang sangat sabar apabila menghadapi cabaran yang telah dihadapinya sepanjang menjadi seorang guru, sabar dalam menghadapi kerendahan anak muridnya, dan juga apabila menegur anak muridnya, beliau menegur secara berlemah lembut
Tapi dalam lemah lembut itu ada tegasnya. Okey, yang seterusnya, dalam wawancara ini, guru bidang telah menyatakan beberapa sifat kepribadian yang tidak boleh ada dalam diri seseorang. Sifat-sifat kepribadian yang dinyatakan ini merupakan atribut yang berbeza dengan kandungan model IGP Pendidikan Islam. Okey, untuk perbezaan di antara atribut guru dengan model IGP Pendidikan Islam ini, saya ambil daripada atribut yang telah dinyatakan oleh Ustaz Ashraf dalam wawancara itu. Beliau menyatakan beberapa atribut yang tidak perlu ada pada seorang guru, dan atribut ini saya ambil sebagai perbezaan di antara atribut guru dengan model IGP Pendidikan Islam, kerana atribut tersebut sememangnya berbeza dengan apa yang terkandung dalam model IGP Pendidikan Islam. Antara atribut yang berbeza dengan model IGP Pendidikan Islam itu ialah tidak menepati masa, tidak mematuhi etika pemakaian, sikap malas dan juga tidak berdisiplin. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, persamaan dan perbezaan di antara guru pendidikan Islam dan guru bimbingan dan kaunseling berdasarkan model IGP UPSI. Sebagaimana yang diketahui, model IGP UPSI dibangunkan oleh sekumpulan penyelidik di UPSI untuk mempersiapkan guru di masa hadapan. Antara elemen yang terdapat dalam model IGP UPSI ijazah sarjana antaranya ialah penyayang, kolaboratif, adaptif, kreatif dan juga inovatif. Hasil daripada wawancara kedua-dua guru berkenaan, kumpulan kami dapat mengenal pasti persamaan dan juga perbezaan di antara keduanya berdasarkan model IGP UPSI. Yang pertama adalah penyayang. Kedua-dua guru ini amat menekankan sifat kasih sayang terhadap pelajar. Dengan adanya sifat kasih sayang terhadap pelajar, maka akan timbul perasaan ikhlas dalam mendidik dan mengajarkan pelajar. Seterusnya, kolaboratif. Kedua-dua guru ini bersifat terbuka dan bersedia mengambil risiko bagi menghadapi pelbagai jenis pelajar. Sebagaimana yang kita ketahui, semakin hari semakin mencabar pelajar dari segi akhlak dan moral. Kedua-dua guru ini menggunakan kaedah dan pendekatan baharu terhadap kesesuaian pelajar. Seterusnya, yang ketiga adalah adaptif. Cikgu Hafiz dan Ustaz Ashraf dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam situasi yang mencabar dan menjadi sebagai penyelesai masalah. Di samping persamaan yang disebut tadi, terdapat juga perbezaan di antara kedua-dua guru ini oleh kerana bidang yang berlainan, iaitu bidang pendidikan Islam dan bidang bimbingan dan kaunseling. Sebagai contoh, Ustaz Ashraf, guru pendidikan Islam, lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan ilmu agama serta mendidik pelajar supaya menjadi pelajar yang berakhlak mulia sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala Cikgu Hafiz pula lebih kreatif dan inovatif untuk menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah yang terbaik untuk pelajar supaya pelajar dapat menjadi insan yang seimbang. Sekian saja perbezaan dan persamaan di antara kedua-dua guru berkenaan. Okey, sepanjang wawancara dijalankan, terdapat banyak atribut yang telah saya pelajari. Antaranya ialah sentiasa sabar, mempunyai minat dalam pendidikan, sentiasa amanah, bertanggungjawab, menyemai sifat kasih sayang, sentiasa mempunyai niat yang ikhlas untuk mendidik dan berpakaian kemas mengikut etika pemakaian seorang guru. Sebelum wawancara tersebut berakhir, ada juga pesanan yang telah diberikan oleh kedua orang guru tersebut. Pesanan yang sememangnya memberi semangat kepada saya dan ahli kumpulan yang lain untuk menjadi seorang guru. Okey, pesanan tersebut lebih kurang sama, iaitu jangan pernah putus asa untuk mendalami ilmu dan juga jangan pernah putus asa untuk menyampaikan ilmu. Sebagai rumusan, secara keseluruhannya, wawancara insan guru profesional yang dijalankan bersama dua orang guru dapat dilaksanakan seperti yang telah dirancangkan. Begitu juga halnya dengan hasil dapatan kami
di mana kumpulan kami juga dapat mencapai objektif wawancara insan guru profesional yang dijalankan, yaitu untuk mengenal pasti atribut yang ada pada kedua guru tersebut yang mencirikan insan guru profesional, sekaligus dapat menjadikan ia suatu nadi penggerak kami, yaitu bakal guru untuk menjadi seorang insan guru yang lebih bijaksana di masa hadapan. Melalui sesi wawancara yang telah dijalankan juga dapat dinyatakan bahwa kedua-dua guru telah menunjukkan kepelbagaian pendapat dan idea mengenai perkara yang seharusnya perlu ada dalam diri seorang insan guru profesional. Oleh itu, kami berharap dengan hasil dapatan ataupun input daripada wawancara yang dibuat dapat membuka minda dan persepsi kami sebagai bakal guru untuk lebih komited dalam mempertingkat kepribadian dalam diri agar menjadi seorang insan guru profesional di masa akan datang.